Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita mulakan program kita pada hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Terlebih dahulu, unit latihan Hospital Al-Sultan Abdullah ingin mengucapkan selamat datang kepada penceramah kita pada hari ini, iaitu Puan Nur Ashikin, Pegawai Farmasi Hospital Al-Sultan Abdullah UiTM. Beliau akan menyampaikan taklimat mengenai kenali steroid. Selamat datang juga diucapkan kepada semua staf Hospital Al-Sultan Abdullah UiTM yang sudi meluangkan masa untuk menyertai taklimat pada hari ini. Moga taklimat ini dapat memberi maklumat dan bermanfaat kepada semua staf khasa. Baiklah, tanpa membuang masa, dijemput Puan Nur Ashikin untuk menyampaikan taklimat beliau. Sekiranya ada pertanyaan, tuan-puan boleh type di ruangan chat untuk dijawab oleh penceramah kita nanti. Dipersilakan Puan Nur Ashikin. Puan tak dengar suara. Alright, okay. Terima kasih pengacara majlis. Sekarang boleh dengar ke? Boleh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua staf khasa. Saya Nur Ashikin binti Masenwat, Pegawai Farmasi grade 41, ingin membentangkan tajuk kenali ubat anda, steroid. Okey, apa itu steroid? Steroid adalah bahan yang dihasilkan secara semula jadi dekat dalam badan dan ia berfungsi untuk mengawal badan. Ia terletak di dalam hempedu. Contoh steroid dalam badan adalah seperti hormon, asid hempedu dan juga vitamin D. Okey, apa pula steroid sintetik? Steroid sintetik adalah bahan yang diproses di dalam makmal dan ianya akan dijadikan sebagai ubat. Dia mempunyai struktur, fungsi dan kesan yang sama seperti steroid semula jadi di dalam badan. Antara contoh steroid sintetik adalah prednisolon. Steroid merupakan ubat terkawal dan ia perlu didaftarkan dengan KKM sebelum dipasarkan. Jika tuan-puan lihat ubat steroid yang didaftarkan mempunyai nombor pendaftaran MAL dan ia berakhir dengan huruf A. Okay. Pengambilan ubat steroid ini memerlukan prescription dan ia diberikan atas penilaian oleh nasihat doktor atau ahli farmasi. Berbagai bentuk dos steroid ada di Malaysia seperti tablet, sirap, krim atau suntikan. Tetapi semua steroid ini perlu mendapat prescription doktor kecuali steroid daripada yang diperbuat daripada krim dan ubat titis mata tidak memerlukan preskripsi. Ia boleh didapatkan melalui ahli farmasi komuniti. Cara penggunaan ubat steroid, ubat sapu, ianya perlu disapu nipis pada kulit yang terjejas dan gosokkan secara perlahan-lahan lah. Saya akan memberitahu puan-puan bagaimana untuk cara untuk menyapukan krim steroid di anggota badan selepas ini ya. Okay. Nombor 2, tablet dan sirap. Tablet dan sirap perlu ditelan, jangan dikunyah atau dihancurkan sekiranya tidak diarahkan. Seperti kadang-kala di hospital kita tak ada steroid yang available dalam bentuk sirap. So kita advise kita punya patient untuk freshly prepared the steroid tablet lah. Contohnya kalau patient tu ada asma, kita suruh makan prednisolone syrup, prednisolone tablet tapi kita tak ada syrup preparation. So kita arahkan patient untuk hancurkan tablet tu, larut dalam 5 ml air dan minum 5 ml campuran steroid dan air tu. Nombor 3 adalah ubat sedut. Ubat sedut digunakan secara setiap hari dengan cara yang betul. Contohnya seperti inhaler, tubuh haler dan also utuhaler lah.
Okay, contoh ubat sedut yang selalu digunakan bagi pesakit asma dan also COPD. Nombor 4, ada juga steroid dalam bentuk ubat titis untuk dititis ke dalam mata, telinga, hidung dan mengikut arahan doktor dan ahli farmasi. Penggunaan ubat steroid krim, macam mana kita nak sapu ubat steroid ni adalah kita perlu menggunakan krim sepanjang ruas jari pertama lah. So yang kita panggil ni adalah one fingertip unit lah. Dekat kalau anda perasan, kalau anda lihat dekat jari anda ni ada 3 ruas. Okay. So untuk kita applykan krim steroid, kita letakkan krim sepanjang ruas pertama jari. Dan jika kita applykan krim ni dekat dia punya sepanjang ruas pertama jari, ia cukup untuk meliputi kawasan seluas 2 tapak tangan. Okey. Ada steroid, krim steroid ada kita punya daripada grup yang paling lemah ke grup yang paling kuat lah. Ia disuggest oleh doktor, depends on keadaan kulit tu sendirilah. Seperti eczema selalunya digunakan, kita selalunya start dengan grup yang sederhana. Lepas tu kalau tak okey, baru kita tapering up ke grup yang paling kuat. Alright, so ini adalah contoh one fingertip unit yang kita perlukan apply krim steroid dekat satu ruas jari ni lah. Okay, so ada 2 untuk adult. Kalau patient tu adalah adult, kita gunakan adult fingertip unit. Jika patient tu adalah kanak-kanak, kita guna kanak-kanak punya fingertip unit. Contohnya, sekiranya kita nak apply dekat muka dan tengkuk dekat sini, face and neck. Untuk adult, kita harus gunakan 2.5 fingertip unit. Okay, kita harus apply dekat muka dan tengkuk dengan nipis-nipis. Tak perlu tebal-tebal lah. Okay, 2.5. Kalau dekat arm dan hand, 4 fingertip unit untuk dewasa lah. Kalau leg and foot, 8 fingertip unit. Trunk bahagian depan 7 fingertip unit dan trunk bahagian depan dan juga belakang termasuk ponggok 7 fingertip unit. Dia punya fingertip unit ni berbeza mengikut umur lah. Kalau adult, the standardized more than 11 tahun kita dah kira adult. So baby 3 hingga 6 bulan dia ada berbeza mengikut fingertip unit. Okay. Tuan-puan boleh screenshot gambar ini sekiranya kalau lepas ni dapat krim steroid, kita tahulah macam mana nak apply. Okay. Jenis-jenis ubat steroid ada 2. Yang pertama, corticosteroid. Corticosteroid ni macam yang kita selalu dapat lah, macam prednisolone, dexamethasone, fluticasone dan yang lain-lain lah. Kalau steroid androgenik anabolik seperti testosteron ataupun anavar. Okay. Contoh kegunaan corticosteroid adalah untuk merawat keradangan. Contohnya untuk pesakit asma dan sakit sendi. Contohnya kalau pasien yang ada penyakit asma, dia punya paru-paru tu, dia punya salur paru-paru tu mengalami keradangan. So bila dah mengalami keradangan, kita bagi steroid untuk kurangkan keradangan dekat dalam salur paru-paru tu dulu. So kalau pasien yang ada asma ni, bila dia mengalami keradangan, so dia akan kerap untuk kena asma lah, kerap lelah, sesak nafas. So bila bagi steroid, dia akan kurangkan keradangan tu, so tak adalah sesak nafas tu berlaku. Okay. So nombor 2, merawat penyakit yang disebabkan oleh imun sistem yang terlampau aktif. Contohnya seperti psoriasis dan juga eczema. Okay. Nombor 3, kegunaan corticosteroid adalah untuk mencegah penolakan organ baru bagi penerima organ transplant. Itu adalah corticosteroid. Kalau steroid anabolik, androgenik anabolik adalah contohnya seperti anavar. Anavar tu adalah untuk meningkatkan pembentukan otot. Selalunya orang gunakan untuk build muscles lah. Okay. Contohnya untuk pesakit AIDS yang mengalami pengecutan otot
Dan steroid anabolic juga digunakan sebagai terapi gantian hormon seperti testosteron. Okay. Arahan khas untuk penggunaan ubat steroid adalah ia harus digunakan dalam tempoh yang diarahkan oleh doktor ataupun farmasi. Contohnya seperti doktor inform that steroid tu kena guna 5 hari sahaja. So kita guna 5 hari sahaja, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Nombor 2, dos steroid tu kita akan naikkan ataupun kurangkan sedikit demi sedikit mengikut jenis rawatan lah. Kita tapering up. Contohnya hari pertama makan 3 biji, hari kedua makan 4 biji. Macam itulah. Kalau kita nak tapering down pun sama. Jika hari pertama dah start dengan 4 biji, hari kedua 3 biji dan seterusnya sampai 1 biji. Kita tak boleh terus abruptly stop daripada makan 4 biji, esoknya terus tak makan. Kita kena tapering down. Okay? So, rawatan dia tak boleh untuk berhenti secara tiba-tiba kecuali dengan arahan doktor. Okay, nombor 4, steroid tidak seharusnya diambil ketika pesakit mengalami jangkitan lah. Kerana sistem bila pasien tu mengalami jangkitan kuman, so kita tidak dielakkan untuk mengambil steroid lah kerana imun sistem kita tengah lemah masa tu. So, last kali dapatkan nasihat doktor ataupun ahli farmasi jika mengalami kesan sampingan seperti buam dan gatal-gatal selepas mengambil steroid lah. Okay. So, kesan sampingan steroid, so kulit akan menjadi nipis. Okay. So, sebab itulah kita untuk applykan krim steroid, so kita kena apply mengikut one fingertip unit tu dan juga apply secara nipis-nipis. Bila kita advise kepada pasien juga, sapu nipis-nipis lah, bukan tebal-tebal ya. Okay, nombor 2 adalah masalah jantung. Nombor 3, glaukoma. Nombor 4, berat badan bertambah. Nombor 5, osteoporosis, ulcer perut, imun badan menjadi lemah. Okay. Penggunaan ubat steroid pada dos yang terkawal dengan nasihat dan pemantauan doktor dapat mengawal kesan sampingan. Ada juga kes di mana pesakit di luar membeli ubat steroid tu secara haram dan dia makan untuk sakit-sakit lutut. Dia makan hari-hari makan ubat steroid tu dan tak terkawal. Dan akhirnya kesan sampingannya dia mengalami osteoporosis lah, tulang rapuh. Bila jatuh je, tulang dia rapuh. Okay? So, apakah mitos orang awam terhadap steroid? So, ramai orang kata that kalau kita ambil steroid, dia merosakkan organ dalam badan. So, jangan ambil langsung. So, sebenarnya bila steroid diprescribe oleh doktor kepada pasien, ia adalah untuk indikasi yang betul. Dan dia punya kebaikan untuk merawat pesakit tu adalah melebihi risikonya lah. Okay? Right. Mitos nombor 2. Banyak peniaga kapsul suplemen kat luar sana yang dia kata ubat ni boleh sembuh berbagai penyakit. Tapi sebenarnya dekat kapsul suplemen tu dia tidak berdaftar, ada dalam tu ada steroid dan steroid tu tak berdaftar pun dengan Kementerian Kerajaan Malaysia. So, ini adalah salah lah. So, banyak penyalahgunaan yang berlaku di dalam dekat luar punya macam suplemen tu, contohnya seperti makjun, ikan haruan, penisirap ikan haruan, dia taruh steroid lah dekat dalam tu. So, ada juga produk tradisional untuk resdung pun dia taruh steroid dekat dalam tu. So, ini adalah salah lah, dia tidak berdaftar dengan KKM. Okay. Ini adalah antara produk yang tidak berdaftar yang dicampur dengan steroid. Mitos nombor 2 adalah krim steroid dijual sebagai produk kosmetik untuk menghilangkan jeragat. Sebenarnya krim steroid ini adalah digunakan untuk merawat penyakit kulit seperti eczema dan juga dermatitis. So, ada sesetengah peniaga dia letak krim steroid tu untuk menghilangkan jeragat.
Dan benda ni adalah salah lah sebenarnya ya. Okey. Nombor 3, penyalahgunaan steroid androgenic anabolik. Dia steroid anabolik disalahgunakan dalam aktiviti sukan untuk tujuan membentuk otot. Dia dicampurkan ke dalam makbat, makanan atau minuman serta dijual secara dalam talian. So sebenarnya hanya suntikan steroid androgenik anabolik dibenarkan untuk tujuan rawatan penyakit selepas dipreskripsikan oleh doktor. Okey. Apa kesan penyalahgunaan ubat steroid? Salah satunya adalah pembentukan payudara pada lelaki, pengecilan payudara untuk perempuan, kerosakan buah pinggang, masalah jerawat, kulit mengelupas, mudah mendapat jangkitan, osteoporosis, penglihatan kabur seperti glaukoma tadi, suara garau pada perempuan, sakit jantung, kegagalan hati, bengkak pada kaki dan antara yang kita tengoklah kat sini ya. Okay. So ingat ada 5 info penting sebelum saya mengakhiri slide ni. Yang pertama, produk yang mengandungi steroid perlu dipasarkan perlu berdaftar dengan KKM. Nombor 2, pesakit yang makan ubat steroid ni dia kena patuh dengan arahan penggunaan produk steroid. Okey, akan ikut doktor cakap. Contohnya macam doktor suruh makan 4 biji 1 kali sehari, kena makan 4 biji lah. Jangan terus makan 10 biji macam tu. Okay, nombor 3, ada beberapa jenis produk steroid yang disalahgunakan untuk bagi tujuan melariskan produk jualan dan mendapatkan kesan yang drastik. Nombor 4, penggunaan produk steroid yang terkawal dan rasional dapat mengoptimumkan rawatan penyakit dan mengurangkan risiko kesan sampingan. So nombor 5, hanya doktor ataupun ahli farmasi je yang boleh membekalkan ubat steroid ni. Okay. So sekiranya tuan-puan mengalami kesan sampingan after ambil steroid, boleh laporkan kepada doktor, ahli farmasi atau jururawat yang memberikan suntikan tersebut ataupun makan ubat biji, krim sapu semua tu. Kalau ada mengalami alahan, boleh inform kepada doktor ataupun ahli farmasi. So ataupun boleh laporkan sendiri ke dalam talian atau menggunakan borang konserv dan boleh email ke bahagian regulatory farmasi negara. So ini adalah nombor telefon MPRA lah. Sekian saja pembentangan saya pada hari ini. So sebelum saya mengakhiri pembentangan saya, Jabatan Farmasi Hasa ada menghasilkan satu QR code. So anda semua tuan-puan boleh scan QR code ini. Dalam QR code ini ada Hasa Drug Formulary, ada Pharmacy Form, Dilution Protocol, TDM dan also staff farmasi on-call lah. So jika tak pasti, jika tuan-puan, staff nurse, doktor tak pasti untuk sesuatu dos ubat, indikasi dia untuk apa, boleh scan QR code ni dan pergi ke Hasa Drug Formulary untuk tahu dos, indication dia semua. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya program kita telah sampai ke penghujungnya. Pihak unit latihan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Ashikin di atas kesudian untuk berkongsi maklumat berkenaan kenali steroid pada hari ini. Moga taklimat yang disampaikan bermanfaat kepada semua staf Hasa dan terima kasih juga diucapkan kepada semua yang menyertai taklimat pada hari ini. Pautan jam latihan akan diberikan di ruangan chat.
Kita akhiri program kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-An. Terima kasih Puan Shikin. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam.